Assalamualaikum. Segala ini sentosa di Apa Khabar Malaysia. Jadi apa khabar anda semua keluarga Malaysia? Izu, hari ini breakfast apa? Saya breakfast muffin dan juga madu. Seperti biasa, macam saya cakap awal dulu, mulakan breakfast dengan madu. Itu seperti tip. Betul-betul. Okey, dan pagi ini seperti biasa saya Nur Saliha Azmi bersama dengan Izu hari ini akan mengemudi program Apa Khabar Malaysia bersama dengan anda selama sejam, Izu. Betul, sama 1 jam. Seperti biasa dari 9 hingga 10 pagi kita akan membawakan pelbagai topik-topik menarik yang mana antara topik akan kita bawakan perbincangan hari ini iaitu berkaitan dengan efek ketagihan gadget secara psikologinya dengan seorang, boleh saya kata seorang pakar perunding juga berkaitan dengan neurologi. Tapi siapa orangnya, jadi kita akan bawa. Betul tu. Dan orang kata sekarang ni kita tahu fenomena dan situasi di mana kalau kita pegang telefon je tu, susah pula nak letak dan lakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi bakal kita kupaskan sebentar lagi bersama seorang pakar yang bakal kita jemput khas ke studio. Dan tajuk yang keduanya juga, kita juga nak berbincang berkenaan tentang biaya 2022 dan apakah pengisian dan juga apa yang ingin kita perhalusi kali ini. Kita ada jemput juga tetamu istimewa, ya Izu? Betul. Dan sebelum kita pergi kepada kita punya tetamu yang pertama, Saliha, seperti biasa kita akan ada beberapa berita yang ingin kita kongsi kepada anda di pagi ini sebelum kita serahkan kepada rakan tugas kita di bilik berita. Antaranya, buat penggiat seni, ini merupakan satu berita gembira untuk anda apabila Menteri Komunikasi iaitu Tan Sri Anwar Musa telah mengemukakan cadangan untuk memperuntukkan sebanyak RM50 juta kepada penggiat seni industri filem yang berunsurkan filem-filem patriotik bagi menyemarakkan lagi semangat-semangat dan juga nilai murni yang berkaitan dengan patriotisme. Beliau berkata bukan sekadar dua dana iaitu dana kandungan digital atau DKD dan juga insentif penerbitan filem di Malaysia sahaja. Dana tersebut juga bagi menggalakkan juga kepada penerbit dan juga pengarah-pengarah filem di luar sana untuk merancakkan juga seni filem industri di Malaysia. Ya, dan kita harapkan dana-dana seperti inilah yang akan memberikan lebih banyak semangat kepada pembikin-pembikin filem di negara kita. Dan pastinya semalam saya ada nampak petikan daripada pengarah filem terkenal kita, Samsul Yusof. Dia kata saya adalah pengarah yang paling gembira. Saya harap lepas ni lagi gembira, Izu. Bukan saja dia lagi gembira, lebih ramai pengarah-pengarah dan juga penerbit di luar sana pun gembira juga dengan adanya peruntukan 50 juta ini. Ya, dan bila dah banyak keluarkan filem bersifat kenegaraan dan patriotisme, kita harapkan sifat keluarga Malaysia ini juga kita boleh pupuk. Dan kita nak beralih ke berita yang kedua berkenaan tentang mulai 2023 sekolah agama dan juga beberapa sekolah yang telah dipilih di Johor akan disediakan kemudahan Wi-Fi. Dan kita sekarang fikirkan ya, Wi-Fi bukan lagi satu pilihan tetapi keperluan di mana ianya diperlukan untuk mengakses kepada aplikasi yang digunakan. Dan kita tahu di Johor mereka ada aplikasi yang dipanggil Johor Pendidikan Islam Digital, dan aplikasi ini digunakan oleh ibu bapa untuk pertamanya nak semak kehadiran ni, Izu. Betul. Dulu masa kita sekolah, ibu bapa nak semak kehadiran macam mana, Izu? Kena datang sekolah. Betul. Dan dalam aplikasi ini juga boleh mereka buat untuk semak markah peperiksaan dan juga nak bayar yuran persekolahan. Jadi ini kita rasa adalah satu inisiatif yang telah dimulakan di sekolah agama di Johor tetapi harus diperkembangkan di negeri-negeri yang lain, Izu, ya? Betul, Saliha. Itu sekolah agama ke dulu? Sekolah agama. Dekat Johor juga. Tapi apabila kita menyebut berkaitan dengan Wi-Fi ni, Saliha, kita tak boleh lari daripada penggunaan gadget. Dan kita akan bercakap soal gadget sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, Saliha, kita nak tengok dulu ramalan cuaca yang telah disediakan dan juga berita yang telah yang akan disampaikan oleh rakan tugas kita di bilik berita. Saksikan Silakan. Dulu. Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Palavi.
5 lagi rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sedikit penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja diselamatkan dan pulang ke tanah air. Mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 2 petang semalam. Perkembangan itu menjadikan bilangan kes mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja yang berjaya diselamatkan sehingga kini seramai 143 orang daripada 158 kes yang dilaporkan. Kementerian Luar melalui kenyataan malam tadi memaklumkan daripada bilangan mangsa yang diselamatkan, 29 masih berada dalam depo tahanan imigresen di Kemboja, manakala selebihnya sudah pulang ke tanah air. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh terus giat menjalankan usaha untuk menjejaki rakyat Malaysia yang dilaporkan menjadi mangsa sindiket penipuan ini di Kemboja. Selain Kemboja, Kementerian Luar melalui Kedutaan Besar Malaysia yang lain sedang mempergiat usaha menyelamatkan rakyat negara ini yang menjadi mangsa sindiket di Laos, Myanmar dan Thailand. Berdasarkan rekod, seramai 16 orang rakyat Malaysia di Thailand, 27 di Laos dan 5 di Myanmar yang menjadi mangsa sindiket berjaya diselamatkan. Sementara itu, bilangan yang sedang dijejaki pula seramai 12 orang di Thailand, 28 orang di Laos dan 54 di Myanmar. Kedutaan-kedutaan besar Malaysia di negara terbabit akan terus melipat gandakan usaha dan kerjasama dengan pihak berkuasa negara-negara itu dalam usaha mengesan dan menyelamatkan mangsa-mangsa sindiket berkenaan. Jualan murah keluarga Malaysia JMKM Siswa akan diperkenal mulai Oktober ini di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA bagi meringankan beban pelajar sempena pembukaan universiti selepas cuti semester. Ahli Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Noh Omar berkata, sebagai permulaan, JMKM Siswa akan dimulakan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada minggu pertama Oktober sebagai projek perintis sebelum dikembangkan ke 20 kampus IPT lain seluruh negara. Tan Sri Noh yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, format pelaksanaan JMKM Siswa adalah sama dengan JMKM sedia ada, iaitu jualan dibuat 2 hari setiap minggu sehingga 31 Disember ini. Di kalangan siswa, kita akan memberikan tumpuan kepada beberapa keperluan mahasiswa seperti alat tulis, cetakan ataupun salinan dokumen, tambahan prabaya, data telekomunikasi, buku-buku, barang-barang keperluan siswa dan juga barang-barang makanan. Tan Sri Noh berkata, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diberi tanggungjawab bagi pelaksanaan JMKM Siswa dengan kerjasama Kedai Koperasi, Pusat Keusahawanan di IPT, Kementerian Pengajian Tinggi dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS mengesahkan kejadian penyakit demam babi Afrika ASF di 2 ladang komersial ternakan itu di daerah Kerian Perak pada 17 dan 18 September lalu. Ladang dijangkiti telah disita daripada sebarang pergerakan keluar masuk babi dan kenderaan. Pemantauan, pemeriksaan klinikal dan pensampelan di ladang babi komersial di kawasan dijangkiti turut dilakukan. Bilik gerakan di DVS Perak dan Pejabat Veterina Daerah Kerian diaktifkan dengan penglibatan Pejabat Daerah Kerian dan syarat pindah babi serta produk haiwan itu dari Perak ke seluruh semenanjung Malaysia diperketat. Semua pihak diminta membuat laporan jika terdapat kematian luar biasa serta tanda klinikal yang disyaki penyakit berjangkit pada ternakan terbabit di ladang komersial dan rumah sembelihan. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia.
Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Fun fact sebelum kita mulakan kita punya perbincangan. Di Malaysia merupakan antara top 3 negara yang terlibat dalam masalah ketagihan gadget. Yang pertama, China. Yang kedua, Arab Saudi. Dan yang ketiga adalah negara Malaysia. Dan daripada kajian yang dibuat daripada 2014 hingga 2020, kalau tak silap saya, dengan responden daripada 35,000 orang, Malaysia mencatatkan kedudukan yang ketiga yang tertinggi dalam ketagihan gadget. Dan untuk itu, Saleha, kita membawakan orang yang sesuai untuk kita bercakap efek psikologi akibat daripada ketagihan gadget. Orangnya adalah Dr. Rizal Abu Bakar, iaitu seorang perunding utama Malaysia Brain Academy dan juga seorang usahawan, kalau boleh saya katakan. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang studio kita. Terima kasih. Warna merah, Doktor? Warna merah. Tadi kita dah bincang sikit pasal warna merah. Apa dia? Takkan cerita. Selepas ini, Selepas ini. Baik, Doktor. Berkaitan dengan topik kita, efek ketagihan gadget secara psikologinya. Mungkin Doktor boleh kongsikan secara asas di awal perbincangan kita ini, apakah tanda-tanda seseorang itu mula ketagih gadget? Baik. Saya agak menarik bila cerita pasal gadget, ketagihan gadget. Yang saya ingat ada satu cerita yang luar biasa. Ada tahun 2010, ada seorang wartawan New York Times. Dia nak interview Steve Jobs. Jadi Steve Jobs terima tawaran tu, jemput dia ke rumah. Bila dia sampai ke rumah untuk makan malam bersama Steve Jobs, dia sampai, dia expect dia akan nampak iPad ni tersusun dekat dinding kan, jadi skrin besar dan sebagainya. Dan dia expect anak Steve Jobs akan menggunakan gadget tanpa batasan sebab free. Tapi apa yang berlaku bila dia tengah interview Steve Jobs, dia dapati bahawa anak Steve Jobs ni tak ada seorang pun pakai iPad ataupun iPhone. Jadi dia ingat macam sajalah nak tunjuk kat dia dan tak pakai masa dia sedang interview. Tapi bila dia probe, Steve Jobs dia kata, betulkah anak kau memang tak pakai gadget langsung? Steve Jobs kata betul. Kenapa? Ini yang paling penting. Steve Jobs kata, pada mulanya bila kita pakai gadget ni, kita rasa kita yang kontrol gadget. Sebab ada butang kita boleh tekan dan sebagainya. Tapi selepas itu, Steve Jobs kata, gadget tu yang akan kontrol kita. Jadi dia tak nak gadget kontrol anak dia, jadi dia tak bagi anak dia pakai gadget. Itu benda yang sangat luar biasa. Steve Jobs pun tak bagi anak pakai gadget, tapi kita bagi. So tanda dia apa? Bila anak pakai gadget ni, dia tak dapat nak kawal. Dia jadi obses dengan apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia buat dengan gadget tu. Dia akan cakap pasal benda tu, dia akan tengok benda tu. Kawan-kawan dia, kawan-kawan yang selektif, yang dalam dunia yang sama dengan dia. Dia tak kawan dengan orang lain. Nombor 2, bila dia guna, dia tak dapat nak kontrol diri dia dalam konteks berapa lama. Dia kata, jap mak, 2 minit je mak. 2 minit jadi 20 jadi 2 jam. Cucuk lagi kan? Dia tak berhenti, tak boleh nak berhenti. Kan? Yang ketiga, impact dia ialah dia dah tak libatkan dia dalam aktiviti yang dia suka sebelum ni. Macam kalau sebelum dia jumpa kawan, pergi keluar, main apa-apa dan sebagainya, dia tak buat dalam benda tu. Jadi dia akan terperap kat rumah, duduk kat rumah menggunakan gadget. Yang paling buruk yang kita dapat maklumat daripada Jepun dan sebagainya, termasuk Arab Saudi yang sebutkan tadi, ialah tak keluar bilik. Jadi pattern makan pun berubah sebab mak ayah terpaksa hantar makanan kat bilik, ketuk pintu, tok makanan dah sampai, tak nak keluar bilik. Jadi benda yang sangat tak bagus. Dan paling yang sangat tak bagus ialah perubahan pada pola tidur. Sebab kita tahu anak-anak ni dia membesar, brain dia sentiasa membesar bersama dengan umur dia. Dan perkembangan otak ni, pembesaran otak ni berlaku sampai untuk lelaki, anak lelaki sampai umur 25 tahun. Perempuan sampai umur 24 tahun barulah fully developed. Jadi kalau kata kita pernah tengok dekat tepi jalan, dekat pagar orang trim pokok kan, pergi nampak cantik 4 segi dan sebagainya. Benda yang sama berlaku dalam otak manusia. Dinamakan sebagai pruning. Pruning mencantikkan development tu. Betul. Jadi doktor tadi kata itu kesan ketagihan kepada kanak-kanak. Macam mana pula kesan ketagihan kepada orang dewasa? Kepada yang bila kalau contohnya keluar untuk bersosial bersama rakan pun dia dah tak pedulikan rakan-rakan, nak tengok je dekat phone tu. Komen doktor. Dia ketagihan ni melibatkan semua orang kan. Apa yang berlaku bila dulu saya bekerja di Australia, saya libatkan diri dalam scan otak manusia. Jadi kita scan otak, banyak otak kita scan. Kita scan otak orang yang ketagih pada kokain. Kita tengok, kita dapat tengoklah macam mana otak yang ketagih pada kokain. Tapi apa yang mengejutkan kita bila kita scan otak yang orang ketagih kepada gadget,
ketagih pada main game dan sebagainya, bila letak sebelah-sebelah, image tu kita nampak image tu sama. Apa maksud dia? Otak orang yang ketagih kokain, otak yang ketagih dengan gadget dan sebagainya sama. Jadi sebab itu dia susah nak berhenti. Puncanya pada satu neurochemical, neurohormon nama dopamin. Mungkin pernah dengar kot kan? Yang tu pleasure. Okay. Pleasure. Kalau kita makan, kita seronok tengok makanan, kita seronok sedapnya makanan tu kan. Itu dopamin sedang keluar. Tapi bila kita makanan tu dengan gadget dan sebagainya, bezanya lah 100 kali ganda banding kita rasa pleasure dengan makan. Jadi 100 kali ganda dapat pleasure dengan main games ataupun guna gadget ni, menyebabkan dia tak dapat tinggal gadget tu. So apa berlaku? Dia punya reward system dalam otak dia telah di-hijack oleh gadget. Jadi kalau hari ni saya guna sejam, esok saya guna sejam dah tak ada apa-apa. Saya kena guna sejam lagi. Setengah. Oh, saya akan dapat nikmat yang sama macam semalam. Kan? Lusa saya kena tambah lagi untuk dapat nikmat yang sama. Jadi sentiasa macam tu. Sebab tu kita kalau tengok geng-geng ketagihan penagih dadah ni, dia ada mati sebab overdose. Sebab nak dapatkan the fit dopamin yang lebih tu. Tu benda sama berlaku pada orang dewasa. Sebab tu kalau kita pergi kedai makan, tengok semua orang Asyik main telefon je. Dia tak cakap dengan kawan-kawan, tapi ajak kawan keluar. Itu masalahnya. Tapi dia cakap dengan kawan lain dekat luar. Kan? Sebab ketagihan untuk menggunakan gadget. Jadi dia hilang nikmat dopamin yang keluar tu bila dia berinteraksi macam kita sedang berinteraksi ni. Maknanya overuse of dopamin tu. Betul. Kita sendirilah sebenarnya Izu ya, perlu ada kawalan untuk menggunakan telefon bimbit kita. Doktor, tadi saya suka nak memetik apa doktor kata. Sebenarnya ketagihan menggunakan gadget tu boleh merangsang sesetengah hormon juga. Tapi bila kita tahu keadaan ini, adakah ianya juga boleh mendorong ke arah penyakit mental? Permulaannya. Komen doktor. Right. Dia ada banyak kajian pasal gadget dan depression. Saya pernah tengok ada satu dokumentari di Indonesia. Seorang kanak-kanak ni dia main gadget, dirampas. Bila dirampas dia mengamuk dan sebagainya. Mak ayah tak dapat kawal. Begitu yang berlaku selalu. Terpaksa panggil polis. Polis datang bawa dia ke ward psychiatry. Dan dia ditahan di sana. So sebab dia dah violent dia sangat luar biasa. Nombor dua, bila kanak-kanak ataupun orang dewasa samalah, kalau kata tak dapat main gadget, guna gadget dan sebagainya, dia akan mula tak tahu nak buat apa. Bila tak tahu nak buat apa, dia akan jadi mula merudum emosi dia dan cenderung untuk dapat depression. Satu kajian di China, kajian di China kepada kanak-kanak sekolah rendah, dia buat dapati bila kanak-kanak yang gunakan gadget 2 jam, antara 2 jam 3 jam sehari, dia ni 2 kali ganda berisiko untuk dapat depression membanding dengan kanak-kanak yang tak menggunakan gadget ataupun kurang menggunakan gadget. Ini benda yang sedang mengintai kita. Satu lagi lah anxiety. Sebab tak dapat guna, kita tak tahu kawan mesej ke apa kan, kita jadi tak tentu hala kan. Dah mesej dah masuk ke belum dan sebagainya kan. So ni antara tanda-tanda, sebab gadget macam handphone ni dicipta untuk bagi orang hook kan, sangkut dengan dia. Sebab tu ada notification dan sebagainya. Nak bagi kita sentiasa rujuk balik, tengok dan sebagainya. Dan benda tu menyebabkan orang tersangkut dan ketagih. Kalau kita tengok juga Salihah, 2020 merupakan satu petanda yang kurang baik pada Malaysia, di mana kita satu dunia mengalami lockdown. Kalau bahasa PDPR macam mana pula doktor? Sebab kita tahu PDPR kes peningkatan ketagihan gadget ni meningkat. Tapi at the same time kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar ni kena tengok gadget untuk kelas online mereka. Macam mana? Alright. So dalam konteks ni dia ada dua konsep. Satu dinamakan sebagai digital diet kan. Macam untuk kanak-kanak tadi kan, terpaksa guna gadget untuk aktiviti kelas dan sebagainya. Jadi dalam konteks digital diet ni dia menggunakan untuk aktiviti dalam kelas. That's okay. Kecuali kalau kata dia menggunakan gadget ni dalam yang namanya sebagai mindless activity. Dia tengok macam penyanyi entah siapa-siapa tiba-tiba muncul dari penyanyi, suara tak sedap kan, ralit dengan benda tu, tengok game tertentu, tengok perlawanan bola sepak yang ada snippets of dia punya video kan, dan benda tu menyebabkan masa daripada 5 minit jadi 10 minit, 10 minit jadi 20 minit dan sebagainya. Yang tu dinamakan sebagai mindless activity. Jadi dalam konteks digital diet, kalau kita fokus kepada benda-benda yang bagi manfaat, contohnya duduk dalam kelas ataupun kita belajar bahasa asing contohnya, itu namakan
benda yang bagus kan. Nombor 2 ialah digital nutrition. Ini pilihan program apa yang sesuai untuk bangunkan minda kita bila kita menggunakan gadget. Ada orang guna gadget untuk baca e-books. Ada orang guna gadget untuk solve problems sebab ada apps yang boleh solve problem dan sebagainya. So itu adalah dalam kategori digital nutrition. Tapi masa PKP orang guna mindlessly sebab dia nak kill the time. Yes. Kan? Antara punca kepada orang hook kepada gadget ni ialah boredom ataupun bosan, tak tahu nak buat apa, nak keluar tak boleh, tengok gadget lah kan. So daripada situ daripada dia punya berapa gigabyte ditambah dan sebagainya sebab nak bagi boleh tengok. Dulu mak ayah je, sekarang anak-anak semua tengok sekali kan. So masa PKP kita secara tak langsung diajar di program untuk tengok gadget. Suka atau tak suka, kita diajar benda tu sebab tak ada aktiviti luar. Nak tambah lagi teruknya doktor, masa kuarantin yang terkini pun itulah masanya. Tengok Netflix, tengok YouTube, TikTok dan sebagainya. Tapi kita nak bertanya lebih lanjut berkaitan dengan soal hormon tadi. Tapi doktor, kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Izu, tadi kita bincangkan berkenaan tentang ketagihan menggunakan gadget secara berlebihan. Dan tadi dah bincangkan dengan doktor juga apakah situasinya. Sekarang ni kita nak teruskan, saya nak minta komen doktor berkenaan tentang penggunaan gadget secara berlebihan dan juga apps social media. TikTok lah, kita ada IG lah dan semuanya. Jadi apa komen doktor berkenaan tentang ini? Dulu macam orang guna FB sekadar guna sahaja kan. Sekarang ni FB, TikTok dan sebagainya dia mendatangkan pendapatan. Jadi ada pula satu sisi kerjaya membina konten. Bina konten ni orang buat konten yang pelik-pelik sehingga membawa orang untuk tonton. Lagi pelik, lagi viral, lagi banyak pendapatan. Lagi orang nak tengok. So jadi ini yang menyebabkan satu fenomena baru. Dulu tak pernah ada benda ni. Sekarang dah ada dan orang berpusu-pusu untuk jadi pembina konten. Nak orang tengok. Dan kita pula yang tak ada, bukan membina konten, jadi orang yang penonton kepada konten. Tak apa-apa kadang-kadang kan. Ada konten yang bagus, tak apalah. Konten macam mana nak jaga rumah, nak repair kereta, okey, itu bagus. Tapi ada konten yang tak ada apa-apa pun kan. Cerita entah suami balik rumah, makanan tak ada, apa tu gaduh. Tak ada apa-apa. Macam-macam doktor. Macam-macam. Dan benda tu dibuat untuk menarik emosi. So they tapping into emotion orang yang menonton. Kan lagi banyak elemen penyebab kita rasa tak puas hati, kita komen, lagi kita nak tonton pula lepas ni. Kalau orang tu dia buat live contohnya, dia cakap benda-benda yang tak menarik untuk kita lah. Ataupun dia cakap benda-benda yang komen orang lain, yang kita memang tak puas hati dengan orang lain tu, dan kita akan suka, dan kita akan komen, dan kita akan jadi orang yang ikut orang tu sebab nak dengar pula dia cakap apa next time. So ini yang berlaku. Dan saya sebutkan tadi, elemen yang difokuskan adalah emosi orang, dan emosi menyebabkan orang tersangkut untuk continue tengok
Ya, okey. Kalau kita memang susah dah elakkan lah untuk nak kita tengok-tengok macam doktor kata konten-konten tentu kan. Mungkin doktor boleh sarankan ataupun langkah-langkah ke yang doktor boleh bincangkan dengan kita. Kita sebagai orang dewasa ni kan, untuk orang bagi secara sihat sikit lah penggunaan gadget ni supaya tak gunakan secara berlebihan, doktor. Okey. Nombor satu, kalau kata mak ayah lah concern anak guna gadget, nombor satu yang kena mak ayah buat ialah mak ayah kena lead by example. Kalau mak ayah guna, kalau kita anak jangan pakai, jangan. Tapi Mak ayah pun tengok sama Itu yang banyak susah tu. ya. Itu yang susah. Susah, betul. Jadi mak ayah kena ada time frame. Bila balik rumah, bila masa dia nak tengok. Kan? Jadi kalau kata anak dia nak guna dekat mana? Hanya boleh guna dekat ruang tamu saja. Bila boleh guna? Malam kena switch off wifi sebab anak dia sangat cerdik. Dia tahu mak ayah simpan handphone kat mana. Kalau wifi ada, dia keluar malam-malam, dia ambil dan dia guna malam-malam main game dan sebagainya. Dan benda ni berlakulah. Saya ramai sangat parent yang kontak saya tanya macam mana nak buat. So kita boleh, macam saya sebutkan tadi, wifi kita tutup, mak ayah adakan time frame bila mak ayah boleh guna. Balik rumah setengah jam, lepas tu tak guna dah. Kan? Lepas tu kalau kata anak nak guna untuk benda-benda yang leisure, bukan untuk belajar dan sebagainya, kita buat satu sistem. Sistem apa? Sistem ganjaran, points. Jadi kalau dia buat kerja rumah, tarik tu sampah keluar, dapat 10 poin. Kalau dia tolong cuci pinggan, dapat 10 poin. Jadi bila dikumpulkan 100 poin, dia dapat time untuk gunakan gadget tu selama 10 minit. Tapi di ruang tamu, mak ada, ayah ada. Kat rumah pun kita boleh guna sistem ya, doktor. Ya, betul. Jadi kalau kita ada sistem macam tu, jadi anak lebih berdisiplin, lebih teratur, dan kita pun yang tak guna gadget bila balik rumah, jadi kita lead by example sebab anak dia tak dengar apa kita cakap. Dia tengok apa yang kita buat. Dia tengok apa yang kita buat dan dia follow apa yang kita buat. Kepimpinan melalui teladan. Betul. Berbalik kepada hormon yang doktor sebut awal tadi, iaitu hormon dopamin. Overuse dopamin. Antara hormon-hormon lain antaranya seperti oksitosin, serotonin dan sebagainya itu menyebabkan kita lebih gembira dan sebagainya. Dengan penggunaan gadget perlebihan ataupun terlebih menggunakan hormon ini, adakah akan menyebabkan berlakunya perubahan seperti autism, kemurungan, OCD, ADHD dan sebagainya? Adakah benda itu akan mempengaruhi, menjurus kepada sakit-sakit ini? Okey. Dia antara kita sebut dopamin. Dopamin dikaitkan dengan Parkinson. Orang yang ada Parkinson yang tangan terketar dan sebagainya. Jadi otak dah tak boleh keluarkan dopamin, jadi dia akan menyebabkan berlaku getaran. Jadi bila kita merangsang daripada peringkat awal, daripada umur 7 tahun, 5 tahun dan sebagainya, sampai kita umur 40-50 tahun, asyik keluarkan dopamin, akan sampai satu masa, macam juga kita punya pankreas tak keluarkan insulin, otak kita pun juga akan merajuk, kata mampuslah kau. Merajuk, aku tak nak keluarkan lagi dopamin, jadi kita akan dapat Parkinson. Itu antara research yang sedang berlangsung sekarang ni, yang nak membawa kepada arah itu. Sebab gadget ni masih baru, dan kita saya rasalah sampai satu masa nanti research tu siap, dia akan buktikan bahawa manusia yang ketagih pada gadget yang keluarkan hormon dopamin banyak ni, at the end, natijah dia, pengakhiran dia akan dapat Parkinson. So benda tu yang kita kena elakkan, Saliha. Dan macam doktor katakan tadi kan, kalau kita ibu bapa, kita kena kawal anak kita. Tapi bila kita nak kawal anak-anak kita, kita juga perlu tunjukkan teladan kepada anak-anak kita. Saya cakap macam ada anak pula Izzuel. Belum lagi. Okey doktor, kita nak tanya satu ya. Tadi doktor bercakap tentang penyakit. Mungkin selain penyakit doktor sebutkan tadi, ada tak lagi penyakit-penyakit yang boleh orang kata apa timbul disebabkan ketagihan gadget ni doktor? Okey. Antara penyakit lain yang penyakit berkaitan tidur, insomnia. Sebab kalau kita guna gadget masa kita nak tidur, otak kita tengah aktif, kita baring pun kita tak dapat lelakkan mata, tak dapat pejamkan mata sebab otak masih proses the last benda yang kita tengok tadi. Kan kalau benda tu, kalau movie yang lawan-lawan, otak kita jadi sangat aktif, kita tangan kaki semua masih nak terangkat lagi, tiba-tiba kita nak tidur kan. Jadi tak rapat. Jadi bila kita tidur pun kita akan berlaku satu keadaan dinamakan sebagai sleep fragmentation. Jadi kita akan terjaga. Walaupun kita pejam mata, tapi kita terjaga dan sebagainya. So ini gangguan kepada tidur kita. Gangguan kepada tidur boleh menyebabkan hypertension, boleh menyebabkan penyakit jantung, boleh menyebabkan diabetes, kan? Boleh menyebabkan otak kita mengecil. Ini antara benda-benda yang sangat bahaya.
Dan kita tak nak lanjutan daripada satu benda je, gangguan pada tidur, dia membuka pintu kepada macam-macam penyakit untuk menjadi penghuni dalam badan kita. Maknanya tidur kena cukup. Betul, tapi betul apa yang doktor katakan tu. Kadang-kadang sebelum tidur kalau kita tengok handphone, kalau kat TikTok tu mungkin adalah video-video hantu sampai mimpi hantu doktor. Itu orang kata apa. Tapi saranan doktor pula, berapa jam sepatutnya gunakan telefon? Saranan berapa jam? Okey. Bila kita, kalau ada orang dia memang kerja dia menggunakan handphone, yang tu dia mengguna dan habis guna dia letak, sebab dia nak kena jawab panggilan dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi dalam konteks kita bicara ni lebih kepada mengguna secara leisure, kan? Kalau kita mengguna secara leisure, kita pastikan kita tak guna dalam satu sekali guna tu tidak lebih daripada 40 minit. Kenapa 40 minit? Sebab badan kita tidak dicipta untuk duduk lebih daripada 40 minit. Jadi kita guna 40 minit, kita rehat. Kan? Lagi baik ialah kita menggunakan teknik namakan 20-20-20. Lepas 20 minit, kita berhenti, kita tengok jarak ke depan ni dalam 20 meter selama 20 saat. Sebelum kita nak sambung guna balik. Jadi dia akan keluarkan kita daripada zon ketagihan tu. Baik, saya tertarik dengan satu artikel yang ditulis oleh doktor, iaitu attention deficit disorder. Mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas berkaitan dengan istilah tu, attention deficit disorder ni. Alright. Satu fenomena yang berlaku bila kita asyik melihat kepada gadget, macam anak-anak yang lihat pada gadget, tengok video YouTube dan sebagainya, bila dia pergi kelas, cikgu mengajar kat kelas, dia jadi tak menarik. Sebab tak ada macam-macam sensasi yang berlaku pada masa yang sama. Sebab cikgu menulis, murid-murid tengok sini kan, sehala, dan dia dah terasuh, otak dah diprogram untuk melihat banyak sensasi berlaku pada satu masa. Jadi bila benda-benda ni berlaku, attention dia kepada pengajaran tu akan jatuh. Attention dia kepada gadget ni berlaku bukan sebab fokus tu meningkat disebabkan oleh daya fokus, tapi fokus tu meningkat disebabkan oleh daya ketagihan. Right. Dan bila brain scan yang kita buat, dapati bila kanak-kanak ni terprogram otak dia untuk tengok YouTube dan sebagainya, game dan sebagainya, the moment dia fokus dalam subjek belajar, dia fokus, patutnya otak di bahagian belakang dahi kita ni, nama prefrontal cortex, yang bantu untuk kita fokus, dia jadi aktif. Macam kita, bila kita fokus baca, kita jadi aktif. Tapi pada anak-anak ni dia jadi tidak aktif. Ini bawa pada fenomena yang namakan sebagai ADHD tu. Kan? Jadi untuk dia aktifkan balik bahagian ni, dia terpaksa bangun, kacau, cuit kawan, kan, baling kertas dan sebagainya untuk dia dapatkan balik elemen otak dia menjadi aktif. Dekat situ bahayanya. Pernah tak cuit kawan masa ni dulu? Banyak kali biasa sekolah. Okey. Dan tadi doktor ada juga menyentuh berkenaan tentang fokus, kan. Kita tahu penggunaan ketagihan guna gadget ni boleh buatkan kita satu fokus lah, tapi ada satu term sekarang ni kita panggil hyperfocus. Komen doktor. Okey, hyperfocus. Saya baca juga, kan. Hyperfocus ni muncul di kalangan orang Melayu, kan, yang berkaitan dengan gadget saja. Dia beza dengan hyperfocus yang saya belajar dulu. Hyperfocus yang kita belajar melibatkan bahagian otak yang berbeza dengan apa yang disebutkan sebagai hyperfocus main game. Main game dia melibatkan bahagian belakang telinga ni. Dia ada bahagian nama striatum dan ventral tegmental area, VTA. Yang itulah bahagian yang mengeluarkan dopamin saya sebut tadi. Jadi dia bukan fokus sebab attention dia meningkat, tapi sebab keluarnya dopamin. Beza dengan hyperfocus yang kita boleh fokus pada kelas, contohnya bila orang present kita boleh fokus dan sebagainya, baca buku boleh lama dan sebagainya. Dia melibatkan bahagian belakang dahi, nama prefrontal cortex. Dua tempat yang berbeza. Jadi kalau untuk kanak-kanak contohnya, ataupun orang remaja, benda ni masih tak develop lagi, yang prefrontal cortex sampai dia umur 25 tahun untuk lelaki, ataupun perempuan umur 24 tahun. Bahaya untuk kanak-kanak sebab yang aktif tu adalah bahagian yang bernama amigdala. Bahagian ni kalau kita pergi mana-mana ada security post, kan. Kat pejabat ada security post, kan. Security post untuk otak kita tu amigdala tu lah. So dia akan kenal pasti ada benda-benda yang tak bagus, bahaya dan sebagainya, dia akan bertindak. Dia juga adalah pusat fear. Jadi kanak-kanak yang bermain game ni aktif bahagian amigdala tu.
Jadi apa berlaku bila mak ambil, dia akan throw tantrum, kan, dia akan mengamuk dan sebagainya, sebab dia tak dapat kawal. Dia tak berfikir menggunakan prefrontal cortex, tapi dia berfikir menggunakan amygdala. So dua benda yang beza. Macam kita dewasa, kita pakai prefrontal cortex. Kita masih ada lagi kawalan tu kan, tapi ada juga kanak-kanak tu bila kita ambil je tu terus je nak buat pula kita. Tapi untuk orang dewasa kan, untuk orang dewasa bila dia ketagih pada gadget, ini telah dirampas oleh ini. Saya boleh tukar kat situ. Kalau kanak-kanak menggunakan amygdala, kalau orang dewasa menggunakan prefrontal cortex. Tapi bila dia ketagih gadget, yang jadi aktif adalah limbic system dia, pusat emosi dia. Okey, lepas ni kita buka kelas bio dengan Dr. Rizal untuk ketahui lebih lanjut berkaitan dengan sistem dan juga fungsi otak-otak kita. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rizal Abu Bakar selaku pendidik utama Malaysia Brain Academy atas kesudian berkongsi dengan kita berkaitan dengan efek ketagihan secara psikologinya akibat daripada ketagihan gadget. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada doktor. Selepas ini kita nak saksikan Salihah satu VT daripada rakas tugas kita di Pulau Pinang. Yes, VT koresponden yang bakal kita saksikan bersama dengan anda. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2022 yang berlangsung selama 3 hari di Pulau Pinang dianggap sebagai Olimpik untuk industri IT dunia dan menjadi platform utama untuk perbincangan yang inovatif. Pengerusi Persatuan Teknologi Kebangsaan Malaysia (PIKOM) dan pengerusi penganjur WCIT 2022, Dr. Sean Sia berkata lebih 4,000 delegasi dari lebih 60 negara menghadiri acara itu yang menutup tirainya pada Khamis lepas. Siah berkata WCIT 2022 merupakan persidangan teknologi terbesar dan paling berprestij setakat ini di Malaysia. Malah ia juga berjaya menggunakan jurang teknologi antara Malaysia dan beberapa negara paling maju di dunia. Beliau turut mengumumkan pelaburan digital berjumlah 46 bilion ringgit melalui pertukaran dokumen dan MOU antara beberapa syarikat terbesar dalam arena teknologi dan digital global. Tambahnya, pelaburan ini akan meningkatkan lagi kemajuan teknologi Malaysia selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sementara itu, World Information Technology and Services Alliance sekali lagi memilih Malaysia untuk mengajukan acara itu pada tahun depan di Kuching, Sarawak. Itu sahaja dari Pulau Pinang, kembali ke studio. Sharing modul secara kelas online di mana saya boleh sharekan experience saya dan di-sharekan kepada mereka di belah sana. Saya juga boleh membuat coaching online kepada mereka yang nak dapatkan ilmu pengetahuan. Seterusnya adalah saya juga boleh menyiapkan satu modul yang boleh orang lain luar sana gunakan. Pada saya memang sangat menggalakkan usaha-usaha di sana menyertai program coaching ini kerana dia memberikan insight kepada kita. Kita melihat dari aspek apa peluang yang boleh kita buat. Kadang-kadang benda tu kita ada, tapi kita tak tahu yang ia boleh diutilisekan. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Kalau sebentar tadi kita dah bercakap dengan Dr. Rizal berkaitan dengan ketagihan gadget dari sudut psikologi. Sekarang ni seperti mana yang kita dah tengok dalam VT sebentar tadi berkaitan dengan usahawan. Yes. Siapa nak jadi usahawan patut stay untuk tengok program kita ni dan perkongsian kita nak bawakan sebentar nanti. Dan untuk bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Zalwani Zalkapli selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Pembiayaan Usahawan, Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KOSKO. Apa khabar Puan Zalwani? Khabar baik. Thank you for having me here. Terima kasih. Baik, Puan, secara ringkasnya di awal perbincangan kita ataupun di awal perkongsian kita, mungkin Puan boleh kongsikan apakah program akses kepada peluang pembiayaan atau lebih mesra dikenali sebagai biaya ni? Okey, biaya ataupun specifically biaya usahawan ni kita design supaya untuk menyampaikan, mewar-warkan kepada public
tentang akses kepada peluang-peluang pembiayaan yang ada. Sebab kita selalu terima maklum balas yang mengatakan orang tak tahu ada program ini dan sebagainya. Kadang-kadang ada usahawan ni di pelbagai peringkat. So ada pembiayaan untuk peringkat ni, ada pembiayaan pertengahan, ada pembiayaan peringkat tinggi. So mereka tidak tahu. So apa yang kita buat adalah kita kumpulkan semua agensi ni di bawah satu bumbung dan kita biar mereka mewar-warkan apa produk yang mereka ada. So usahawan boleh datang pada satu tempat dan dapatkan maklumat dan mungkin boleh terus apply sekiranya mereka layak dan punya dokumen yang cukup pada biaya 2022 yang akan kita adakan ni. Bila akan diadakan tu? Kita akan adakan di peringkat, actually kita dah ada, kita ikut JAKM, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. So kita dah pergi ke Sabah, kita pernah berada di Terengganu dan juga Melaka. So daripada sesi-sesi itu kita dah dapat memberi pendedahan kepada lebih 3,000 usahawan dan telah usahawan-usahawan ni dapat potensial pembiayaan melebihi RM4 juta. Now kita akan adakan pada 23 dan 24 September di KLCC Hall 4, di mana di sini kita akan ada lebih 52 to be specific, agensi pembiayaan awam dan swasta serta pelbagai program yang diatur untuk menerangkan kepada usahawan tentang pembiayaan yang ada untuk mereka. Jadi bagaimana pula dari segi konteks, objektif dan matlamat untuk program biaya ni, Puan? Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi, objektif utama adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang pembiayaan kepada usahawan. That is number one. Number two adalah memberikan mereka kemudahan dan di mana dia pergi satu tempat, dia dapat banyak option. Kadang-kadang kita anggap di bawah KUSKOP ada tekun sebagai contoh. Tapi bukan semua orang layak untuk tekun. Tekun kita boleh bagi up to 100,000 sahaja. Tapi di bawah KUSKOP juga ada agensi-agensi lain. Tetapi selain daripada KUSKOP, kita ada juga produk-produk swasta dan produk-produk yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain. Itu yang usahawan kurang pendedahan. Jadi apa yang kita bagi adalah akses, kita bagi juga taklimat, bimbingan bagaimana you boleh membuat pembiayaan, apa yang diperlukan untuk memastikan kejayaan dalam memohon pembiayaan ni. Kita bagi juga kursus-kursus asas keusahawanan, because di dalam biaya ada juga satu program yang kita design untuk membantu usahawan yang hampir muflis. Alright, so jika you hampir muflis, datang ke biaya, kita ada pemilihan dan taklimat daripada AKPK, rakan strategik kita, dan kita akan ada sesi bersama InScan, agensi latihan kita, untuk memilih 40 usahawan yang layak untuk diberi bimbingan bagi membantu memulihkan perniagaan mereka. Jadi setakat ini bagaimana sambutannya? Ya, Iza, mungkin kita juga nak tahu. That is nice. Okay, kita sambutan agak sangat menggalakkan. Sebabnya semenjak kita buka pendaftaran, sebab untuk mendaftar dengan lebih awal bagi memudahkan proses masuk dan pendaftaran di hari event ni nanti, so kita galakkan semua orang untuk mendaftar awal. QR code tu boleh scan di semua social media KUSKOP dan agensi-agensi di bawah KUSKOP. Scan QR code dan mendaftar. Pendaftaran agak sangat menggalakkan. Ramai orang mendaftar untuk kedua-dua program, biaya dan juga program yang saya terangkan untuk membantu usahawan hampir muflis tadi, namanya intervensi, dan untuk program intervensi. So sangat menggalakkan, dan we receive a lot of question, banyak soalan berkaitan apa yang ditawarkan, bagaimana mereka boleh mendaftar dan sebagainya. Tapi kita perlukan lebih ramai orang untuk datang, sebab tujuan matlamat asalnya, nawaitunya adalah untuk memberi kesedaran. So lagi ramai orang datang, lagi banyak you tahu, memudahkan urusan you di masa hadapan. Kalau kita tahu sebelum masa pandemik, kita ada perubahan dasar iaitu akta insolvensi bagi mengurangkan mereka yang muflis lebih ramai. Macam Puan kata tadi, kita ada juga program intervensi untuk mengurangkan mereka usahawan yang dah hampir muflis ataupun muflis untuk kembali bangkit daripada bisnes. Sambutan mereka macam mana? Okey, program ni kita kena faham sensitiviti. Kadang-kadang orang susah untuk mengaku yang mereka menghadapi masalah. Jadi kita biar dia datang sendiri. Program tu akan bermula dengan satu program kesedaran. So sambutannya adalah agak menggalakkan. Kita tak buka untuk ramai pun. Untuk sesi taklimat tu kita buka untuk 150 orang, dan kalau
kalau tak silap saya setakat semalam dah 80 orang yang mendaftar untuk program tersebut. So apa yang akan dilakukan adalah kita beri taklimat, kita minta dia identify apa masalah perniagaan mereka sebenarnya, dan kemudian kita akan bagi coaching dan mentoring. Tetapi kita perlu mengadakan pemilihan sebab kita nak tahu masalah dia bagaimana, dan kita bukan untuk yang muflis kita tak cater lagi pada masa ini. Yang hampir muflis maknanya dia dah start non-performing loan, tidak boleh membayar pinjaman mereka, dia dah start ada masalah, tak boleh bayar gaji dan sebagainya. So kumpulan ini yang kita cater untuk dia balik semula ke landasan yang sepatutnya dan boleh meneruskan perniagaan dan bangun semula. Dan macam tadi pun ada sebutkan juga, dalam setengah situasi mungkin agak sukar untuk individu untuk mendekati program ini, tapi mungkin nak kongsikan kita ada cabaran-cabaran lain sejak program ini dijalankan pun. Okey, kalau ikut again, cabarannya adalah kita perlu mengaku yang kita ada masalah. Okey, itu mungkin satu yang agak sukar. Okey, dan mungkin juga ada orang yang kata, oh okey, saya mungkin okey, saya belum lagi nak jatuh dalam kategori muflis. Okey, sekiranya anda ada apa saja masalah, so datanglah, biar kita yang tentukan whether bantuan ini sesuai untuk anda ataupun tidak. Cabaran-cabaran lain saya rasa tak ada, because apa yang kita perlu adalah kesedaran daripada usahawan itu sendiri. So apa yang kami lakukan adalah meningkatkan kesedaran bahawa kalau anda bermasalah, ini program untuk anda, datanglah. Kita bagi ni percuma. Dan sebahagian daripada program itu adalah program bimbingan, coaching dan mentoring selama 4 bulan. Berdasarkan apa? Doktor ni dah identify apa penyakit you tadi. So coaching dan mentoring tu akan didesign spesifik untuk address masalah yang anda hadapi. Dia bukan general course yang you pergi semua orang belajar benda yang sama. Dari segi pemilihan tu macam mana Puan untuk dari mereka yang akan dibiaya nanti selama 4 bulan tu? Okey, dari segi pemilihan macam yang saya kata, kita ada panel yang bertauliah untuk memilih. Kita ada rakan strategik kita AKPK untuk tengok, because mereka sangat berpengalaman dalam menguruskan kes-kes dan mengatur semula pembayaran bagi usahawan-usahawan ataupun individu-individu yang mempunyai masalah kewangan. Okey, so kita partner with AKPK dan juga kita partner with InScan. InScan is agensi di bawah Kuskop. So InScan memang berpengalaman luas dalam mengenal pasti usahawan-usahawan yang terkesan ataupun mempunyai masalah. Dia ada coach dan mentor yang dia guna, yang adalah dia hire untuk program-program sebegini. So mereka mempunyai pengalaman yang sangat luas, dan dari segi pemilihannya kita serahkan kepada pakar-pakar ni lah. Menarik. Dan menarik kan, seperti tadi pun ada katakan, bukan sahaja ada pengisian program, tapi juga ada bimbingan. Betul. Itu yang penting untuk nak bagi kepada semua individu yang mungkin tertarik dengan program ini. Apa lagi tarikan program ini Puan? Kita kongsikan bersama dengan kita. Pada saya, because selama berurusan dengan usahawan ni, masalah yang paling utama adalah kurangnya pendedahan. Okey, sekiranya anda datang, kita bukan menjanjikan bulan dan bintang kan. itu rule number 1. Tapi apa yang boleh kita janjikan, sekiranya sebelum ni usahawan-usahawan merasakan susahlah I pergi agensi A kata this is not for me, ini bukan pembiayaan ni bukan untuk you patut pergi ke tempat lain, dan dia kena pula cari, dan you pergi kat tempat lain, you duduk dekat kawasan A lah, mungkin you kena apply dekat kawasan B. So kita tak boleh urus you punya loan sekarang. Okey, so sekarang jika anda datang ke KLCC, masalah ini kita selesaikan. Maknanya you datang satu tempat, you tak dapat A, okey, dia kata pergi B ada dalam bawah satu bumbung, so you sila pergi ke B. Dan kita juga ada sesi consultation di mana you boleh dapatkan, oh saya dah apply dah dulu cik, tapi permohonan saya bermasalah, boleh tak tahu kenapa. Kita juga ada strategic partner seperti Bank Negara, Suruhanjaya Security dan sebagainya. So sekiranya you nak check situasi kris ke, mungkin you tak tahu you dah kena sitos sebab ada 2-3 bulan tak bayar hutang dulu-dulu, you never know. Alright, so kita cuba selesaikan dalam keadaan tu. Kita ada Suruhanjaya SSM pun together with us. Jadi kalau dia kata sebenarnya cik tak boleh dapat sebab cik tak daftar. Alright, so boleh uruskan pendaftaran perniagaan anda di situ. So kita bagi anda kemudahan semua in one package. Baik Puan, selain daripada yang Puan sebutkan tadi lah, apakah hala tuju ataupun misi yang ingin dicapai dalam program biaya 2022 kali ini? Okey. Ini adalah kali pertama
kita lakukan biaya pada skala ini. Sebelum ni betul kita pergi ke pameran dan kita promote. Okey. So kita mengharapkan untuk lebih 5,000 orang, lagi ramai lagi bagus, untuk mengunjungi biaya dan mendapatkan pendedahan tentang akses kepada peluang pembiayaan. Dan kita menyasarkan potensi pembiayaan sehingga 10 juta ringgit. Kalau lebih, alhamdulillah. Tapi 10 juta tu is our, orang kata, benchmark lah. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Maknanya lebih ramai orang yang datang dan mendapat manfaat. Jadi macam mana mereka nak datang ataupun mendapat info berkaitan dengan biaya 2022 ni? Okey, macam mana yang telah saya cakapkan tadi, maklumatnya sekarang semua di hujung jari. So scan QR code di social media KUSKOP dan agensi-agensi di bawah KUSKOP, dan kita akan uruskan pendaftaran, dan selepas itu kita akan edarkan program. Jadi you boleh pilih sesi mana, macam ada pocket talk dan sebagainya, dan sesi pocket talk mana yang berkenaan, yang menarik minat, dan kita ada juga list of banks dan agensi, semua akan diberikan kepada anda selepas anda mendaftar. Menarik. Satu platform, semua benda dah ada. Betul, boleh mendapatkan informasi dan juga maklumat. Dan kita faham kalau ada program yang dilancarkan, pasti juga ada golongan sasar yang disasarkan. Bagaimana dengan program biaya ni, Puan? Okey, objektifnya usahawan. Tidak kiralah perusahaan kecil, mikro dan sederhana. So sesiapa sahaja, sebab macam saya katakan tadi, kita ada daripada semua peringkat. Kita ada AIM, kita ada bank, kita ada bank tempatan, kita ada international bank. Jadi dia tidak dikata untuk satu-satu kumpulan, dia dikatakan untuk usahawan dan juga koperasi, sebab kita ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, because kat Malaysia ada koperasi yang memerlukan pembiayaan juga. Jadi dekat situ bukan saja fokus kepada usahawan, tapi juga kepada golongan yang menyertai koperasi itu sendiri. Betul. Baik Puan, secara ringkas, sebab kita pun dah sampai di penghujung, jadi secara ringkas harapan dan juga saranan Puan berkaitan dengan biaya 2022. Okey, biaya ni adalah usaha kerajaan untuk memberi kemudahan kepada usahawan, untuk membantu usahawan, especially usahawan yang ingin bangkit semula sekiranya you terkesan akibat COVID-19. Jadi datanglah, rebutlah peluang ini, because julung-julung kali kita kumpulkan lebih 50 agensi pembiayaan untuk memfokus terus kepada usahawan, tidak kira daripada golongan mana. Target adalah PMKS dan juga koperasi. Jadi jangan lepaskan peluang, datang ke biaya dan kita lihat bagaimana kita boleh bantu anda. Dengan target 10 juta ringgit pembiayaan dana yang akan kita sumbangkan, kita salurkan. Adakah lebih ataupun mencapai KPI-nya? Kita tengok nanti 24 dan juga 25 September. Betul Puan? 23 dan 24. 23 dengan 24. 23 dan 24. 24. Dan pastinya tadi yang seperti dikongsikan oleh Puan juga, bukan saja ada pengisian program, tapi yang pastinya ada juga bimbingan dan juga nasihat. Orang kata walaupun anda sebelum ini menghadapi masalah dalam perniagaan anda, mungkin kali ini anda boleh dapatkan bantuan dan juga nasihat untuk bangkit semula. Orang kata kalau walaupun sekali kita jatuh, tetapi tidak semestinya kita boleh tak bangun kembali. Betul. Sekali jatuh tak bermakna selama-lamanya jatuh. Betul. Jadi inilah masanya untuk usahawan kembali bangkit dengan bantuan daripada KUSKOP. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zalwani Zulkafli atas kesudian berkongsi berkaitan dengan program biaya 2022. Jadi saya rasa setakat ini saja yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Ya, betul. Sekejap je masa. Sekejap je. Orang kata sejam tu masa berlalu, sesuatu yang manis tu sebentar saja, Izu. Betul. Dan kepada penonton Apa Khabar Malaysia, kita jumpa esok bersama saya dan juga Saleha. Sekali lagi esok. Back to back, okey. Apakah topik akan kita bawakan? Nantikan. Untuk itu, sekian saja dari saya, Izu Yusof, dan juga rakan tugas. Saya Nur Saleha Azmi, jaga diri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.